Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino World Channel. Okay, so hari ini saya akan buat perkongsian dengan anda. Kebetulan hari ini saya punya motosikal ni pancit. Okay, tayar ni baru saya tukar 2 hari sebenarnya. Okay, tetapi memandangkan kondisi tayar ni masuk ke dalam kawasan yang mungkin ada batu. Okay, yang keduanya mungkin ada paku dan sebagainya, bocor. Jadi hari ini saya nak tunjukkan kepada anda, okey, bagi anda yang ada tool basic seperti ini di rumah, okey, so kita boleh lakukan sendiri. So jom kita tengok bagaimana teknik untuk kita lakukan proses untuk mengatasi masalah tayar bocor di rumah. Okey, so untuk basic tool yang kita perlukan dalam proses untuk kita tampung tayar ni. Okey, so untuk anda yang mungkin tak ada pengalaman, mungkin anda akan buka tayar lah. Okey, so untuk saya lebih suka lakukan proses ni sebab cepat. Okey, yang mana saya perlukan satu besen yang macam ni untuk saya isi air. Yang kedua, kita perlukan pump. Okey, yang kedua, ketiganya kita perlukan plier macam ni. Kalau kita dapati ada sebarang paku atau dawai, kita perlu cabut. Okey, seterusnya kita perlukan tool. Okey, yang mana dekat sini anda tengok, ini adalah tool yang anda akan gunakan nanti, yang itu untuk memasukkan cacing ke dalam tayar. Okey, saya perlukan gam, saya perlukan pisau ni, dan juga kita perlukan pen untuk kita tanda, okey, di bahagian manakah yang mengalami kebocoran. Okey, so untuk proses ini amat mudah. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, saya dah masukkan air ke dalam besen ni. Apakah fungsi air ni? Kita nak tengok di manakah terdapat lubang pada kawasan tayar ni supaya kita dapat atasi masalah tersebut dengan tepat. Okey, so anda tak boleh sebarangan tukar ataupun masukkan cacing ni ke kawasan yang tak terkena paku atau sebagainya, sebab cacing ni adalah salah satu alternatif untuk anda gunakan. Sebab bagi setengah rider yang mungkin menunggang jarak jauh, cacing ni hanya boleh digunakan untuk jarak 80 km ataupun 100 km. Sebab cacing ni hanyalah untuk anda pakai untuk tempoh sementara waktu kalaulah luka tersebut besar. Okey, tapi kalau luka tersebut kecil, anda boleh gunakan cacing ni pada tayar ni untuk tempoh yang lama lah. Okey, so jom kita tengok. Okey, so untuk proses pertama yang perlu kita buat sekarang ni adalah kita perlu isi angin. Okey, kita perlu buka tube ni dan kita isi angin masuk ke dalam tayar ni terlebih dahulu. Sebab kalau tayar ni betul-betul kempis dan tak ada angin, memang susah untuk anda identify kawasan manakah yang terdapat kebocoran. Okey, so untuk tayar ni saya dah masukkan angin tadi. Okey, apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah kita perlu tengok di dalam air ni. Okey, kalau terdapat bubble, okey, apabila anda memusingkan tayar, okey, untuk kawasan yang telah terkena paku ataupun terdapat kebocoran, anda akan dapat lihat, okey, air ni akan menjadi bubble lah, okey, sebab di kawasan tersebut akan ternampak kebocoran yang ada pada tayar anda. Okey, so di sini sekejap lagi kita akan tengok, kalau terdapat kebocoran, sudah pasti akan ada angin yang akan, okey, keluar di dalam bekas ni. Okay. So untuk bahagian ni, okay, kalau anda tengok sekarang ni, kita dah dapat identify di mana kawasan yang terdapat kebocoran. Okay. Di sini kalau anda tengok kawasan ni, okay, terdapat ruang udara ataupun gelembung udara yang keluar daripada permukaan tayar. Masuk angin yang berada dalam tayar ni dah keluar angin di dalam bekas ni. Okay. Kalau anda tengok pada kawasan ni, anda perlu tengok kawasan manakah yang terdapat kebocoran. Kita perlu tengok lagi. Okay. Di kawasan ni memang terdapat di sini. Okey, so di sini terdapat kebocoran yang ada pada tayar ni. Okey, jadi kalau anda tengok di sini, kita perlu markingkan kawasan ni. Okey, dan di sini memang terdapat satu lubang yang perlu kita tampung lah. Okey, so lubang ni masih boleh ditampung. Kalau anda tengok di sini, lubang ni sangat kecil, tapi paku ataupun dawai dah tak terdapat di sini. Okey, jadi memadai untuk kita gunakan cacing untuk kita masukkan ke kawasan ni. Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk bagaimana kaedah untuk kita masukkan cacing. Okey, so sekarang ni saya akan buang angin sedikit. Okey, sebab kalau anda tengok sekarang ni, tayar ni dah memang dipenuhi angin. Jadi saya perlu keluarkan angin terlebih dahulu, sebab apabila kita masukkan cacing nanti mungkin agak sukar sikit lah. Sebab apabila tayar ni dipenuhi angin, memang untuk kita masukkan cacing susah. Jadi kita perlu keluarkan sikit angin supaya tayar ni menjadi lebih kempis dan memudahkan proses untuk kita masukkan cacing. Okey, so untuk proses pertama sekarang ni, yang perlu kita buat sekarang adalah kita gunakan alat ni. Okey, kalau anda tengok alat ni memang untuk kita buat satu lubang di kawasan ni supaya memudahkan untuk proses kita masukkan cacing. Kalau anda tak gunakan alat ni, lubang ni akan terlalu sempit untuk anda masukkan cacing. Jadi apa perlu kita buat sekarang ni adalah kita perlu seperti gerudi lubang ni, okey, supaya lebih luas sedikit untuk kita masukkan cacing nanti.
Okay, so untuk proses kedua yang saya nak buat sekarang ni adalah saya nak masukkan cacing ke dalam dia punya alat ni. Okay, kalau anda tengok ni, tool ni memang kita perlu masukkan cacing di bahagian tengah ni, yang mana anda perlu sengkangkan sedikit kita punya bahagian tengah ni. Okay, untuk kita masukkan cacing. Okay, cacing ni perlu dimasukkan center. Jadi kalau anda tengok ni, saya perlu tarik sedikit untuk memastikan yang cacing ni berada pada kedudukan yang center lah. Okay, kita perlu tarik sedikit. Okay, memastikan yang kita punya cacing ni berada di tengah-tengah, sebab kita tak nak berat sebelah lah kalau kita masukkan nanti, biar cacing ni berada di posisi yang center. Okey, so kita masukkan seperti ini. Okey, untuk seterusnya teknik yang perlu anda lakukan adalah, kalau untuk saya lebih sukakan anda gunakan gam gajah ataupun gam 3 second ni, sebab gam ni memang amat kuat. Okey, untuk anda yang mungkin kurang yakin dengan gam yang ada pada kita punya cacing ni, anda boleh gunakan gam 3 second ni sebagai alternatif, ataupun untuk anda lebih yakin lah, okay, dengan penggunaan gam ni cacing akan lekat lebih kuat pada permukaan tayar. Okay, so kita masukkan gam seperti ni. Okay. Jadi proses seterusnya yang kita nak lakukan sekarang ni adalah kita nak masukkan cacing ke dalam bahagian tayar. Okay, so anda dah tanda tadi. Okay, kalau anda tengok lubang ni, kita just tekan masuk, tapi anda perlu kuat sedikit Okay, anda perlu pusing sedikit. Okay. Okay, sekarang ni kita perlu tarikkan saja. Okay, apabila kita dah masukkan. Okay, so sekarang ni cacing dah pun masuk ke dalam tayar. Okay, kalau anda tengok sekarang ni memang akan ada lebihan seperti inilah. Anda perlu biarkan saja. Okay, sebab kita dah masukkan gam tadi. Nanti kita akan potong sedikit. Kalau anda tak potong, memang anda akan rasa cacing ni mengganggu. Okey, putaran motosikal memang akan terasa seperti ada benda yang melekat pada tayar. Jadi kita perlu potong sedikit. Namun kita akan biarkan supaya cacing kita ni kering sedikit dulu. Okey, so ini adalah proses yang perlu anda lakukan. So sekarang ni saya akan potong sikit ujung ni. Kalau anda tengok sekarang ni kita dah biarkan sedikit tadi. Okey, saya akan potong bahagian hujung ni. Okey, sebab terlalu panjang lah. Kalau anda tampung tayar kereta, mungkin keseluruhan kita punya cacing ni akan masuk ke dalam permukaan tayar. Tapi memandangkan kita hanya tampung tayar motosikal, jadi lebihan ni memang akan anda dapati banyak sedikit lah. Okey, so kita akan potong bahagian ni. Okey, kita akan tinggalkan sedikit saja macam ni. Biarkan tayar kita berpusing nanti di atas permukaan jalan, dan kita punya cacing ni akan masuk dengan lebih cantik lah, okay, ke permukaan tayar. Okay, so sekejap lagi dalam tempoh 15 minit saya akan masukkan balik angin, dan kita akan cek semula semua ada kebocoran lagi tak, atau pada bahagian ni kalau masih ada kebocoran, kita memang kena gantikan tayar ni lah. Okay, sekarang ni saya akan masukkan angin ke dalam tayar ni. Okay, kita nak isi separuh dulu. Okay, kita nak tengok sama ada kebocoran ataupun tak lah. Okay, sekarang ni saya masih masukkan angin, dan kita akan tengok nanti. Okay, so untuk proses terakhir setelah kita masukkan angin balik ke dalam tayar ni, okay, yang perlu kita buat sekarang ni adalah kita nak cek semula sama ada kawasan yang kita tampung tadi masih bocor ataupun tak. Apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah kita perlu golekkan tayar masuk ke dalam permukaan air. Okay, macam anda tengok tadi, peringkat pertama yang saya buat tadi, memang anda akan nampak buih ataupun bubble keluar daripada tayar masuk ke dalam air ni, dan kita dapat detect di mana kawasan yang bocor. Tapi sekarang ni memang dah tak terdapat sebarang kebocoran pada tayar ni. Jadi memang proses ni berjaya dan berjalan dengan baik. Cuma untuk anda yang menggunakan tayar ni untuk tempoh yang jauh, iaitu perjalanan yang jauh melebihi 100 km, saya nasihatkan untuk anda berhati-hati, sebab menampung tayar ni adalah untuk jangka masa pendek saja, okey. Tetapi untuk anda yang naik melebihi muatan, iaitu naik 2 orang ataupun melebihi jarak yang jauh, okey, anda perlu berhati-hati. Kalau boleh anda perlu tukar kepada tayar yang lebih baik lah. Okey, kalau anda nak naik untuk jarak yang dekat, tak jadi masalah, sebab saya pernah tampung macam ni, memang sampai tayar botak pun tak menjadi masalah. Okey, so anda boleh cuba sendiri teknik ni. Okey, ini adalah antara teknik yang paling mudah. Anda boleh dapatkan cacing tu di kedai RM2 saja. Okey, nak melakukan proses ni pun tak mengambil masa yang lama, lebih kurang 5 ke 6 minit saja. Jadi anda boleh lakukan sendiri, tak perlu bimbang. Ada alatan yang betul, iaitu anda perlukan pump dan basic tool seperti yang saya tunjukkan kepada anda tadi, dah mencukupi untuk anda lakukan proses troubleshooting ni. Okey, so saya harapkan anda dapat cuba tips ni sendiri di rumah. Okey, kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino World Channel. Assalamualaikum.